El Nino ini merupakan fenomena lautan atmosfera yang berlaku setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Ianya boleh berterusan atau berlaku antara 9 hingga 12 bulan. Ada kalanya ianya juga boleh berlaku untuk tempoh yang lebih panjang. Misalnya 2-3 tahun tu ada yang pernah berlaku. Fenomena El Nino pernah dilaporkan melanda Malaysia sebanyak 12 kali sejak tahun 1951. Kesan paling buruk direkodkan adalah pada tahun 1997 hingga 1998 dengan suhu tertinggi mencecah 40.1 darjah Celsius. Fenomena El Nino yang menyebabkan cuaca lebih panas, kering dan kemarau juga berpotensi menyebabkan kebakaran hutan luar biasa, menyebabkan pelepasan asap serta bahan pencemar ke atmosfera menghasilkan jerebu. Pada tahun 2016, sebanyak 60 kes kebakaran hutan dilaporkan berlaku di Hulu Perak berikutan cuaca panas dan kering akibat fenomena tersebut. Kebiasaannya yang kita risau adalah peningkatan kepekatan zarah terapai bersaiz 2.5 mikrometer ataupun dikenali sebagai PM2.5. So PM2.5 ni dia boleh serap masuk ke kita punya paru-paru. Inilah yang mengakibatkan terjejas kesihatan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, kesan kesihatan yang terkait dengan fenomena El Nino adalah peningkatan penyakit respiratori dalam kalangan kanak-kanak dan kumpulan berisiko. Antara yang disenaraikan termasuk asma, radang paru-paru, sakit tekak, sakit mata, batuk, selsema dan peningkatan penyakit berjangkit. Antara risiko yang sering dikaitkan termasuk kegagalan fungsi organ badan akibat strok haba, keletihan dan kelesuan, pitam atau pengsan dan kekejangan otot. Kesihatan awam juga turut terancam akibat krisis air yang berpunca dari kemarau panjang. Kemarau berpanjangan juga mengakibatkan kawasan tadahan air seperti empangan, tasik dan kolam semakin kering, berpunca dari kadar sejatan yang tinggi dan tiada hujan. Empangan yang kering turut menjejaskan sektor tanaman padi dan sekaligus penghasilannya. Menurut Ketua Pengarah Mardi, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, bekalan beras catat hasil kehilangan paling teruk pada tahun 1980 hingga 1999, iaitu sebanyak hampir 7% berikutan fenomena El Nino. Kalau suhu melebih daripada 34 darjah Celsius, baru dia akan memberi kesan yang ketara kepada mungkin skedul penanaman padi yang mana ini berkait rapat dengan pengairan Kalau kata empangan agak kekurangan air, itu yang membuatkan sedikit mungkin kita tertangguh, tetapi penanaman itu tetap berlaku mengikut musim yang ditetapkan. Berikutan cuaca panas, kering dan kuantiti hujan berkurang, sektor tanaman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran turut terjejas. Muhammad Zabawi berkata, tanaman sayur-sayuran dijangka terkesan sekitar 30 hingga 50% secara purata sekiranya fenomena ini berterusan. Tanaman sayur jenis berbuah seperti timun, petola, bendi lebih terjejas berbanding sayur berdaun. Kesannya, harga bagi sayuran tersebut boleh meningkat jika permintaan tinggi pada musim ini. Di samping itu, fenomena El Nino ini turut memberi kesan kepada sektor perikanan. Kesan pergerakan air dan nutrien akibat fenomena ini akan mengurangkan sumber makanan bagi hidupan laut sekaligus menyebabkan haiwan ini berpindah atau mati. Beberapa spesies ikan yang gemar suhu sejuk seperti tuna akan berpindah ke perairan lebih sejuk ketika fenomena ini. Ketua Pengarah Perikanan Negeri Selangor, Datuk Adnan Hussein berkata, tangkapan ikan dijangka berkurang sebanyak 70,000 tan metrik berbanding tahun lepas. Sektor aquakultur pula dijangka berkurang sebanyak 20,000 tan metrik berbanding tahun lepas. Spesies yang terjejas khususnya ialah spesies ikan yang diternak di dalam sangkar. Ini akan berlaku kesan yang mungkin agak ketara, khususnya sangkar air tawar. Spesies yang terjejas termasuklah ikan patin dan juga ikan tilapia yang diternak oleh peternak-peternak ikan sangkar. Dan untuk perikanan tangkapan, spesies yang terjejas adalah spesies ikan pelagic, termasuklah ikan tuna. Ketika ini, fenomena El Nino yang melanda dijangka meningkat pada penghujung tahun ini dengan kebarangkalian melebihi 90%. Bahang panas yang meresahkan sekitar April lalu dikaitkan dengan fenomena El Nino dengan ancaman jerebu dan dilaporkan turut memberi impak kepada negara lain Asia Tenggara. Buat masa sekarang, El Nino ni pun baru saja bermula.
dan biasanya akan memuncak pada penghujung tahun ni dan juga hingga ke awal tahun hadapan lah. Setakat ni suhu yang tertinggi pada dicatatkan ialah sekitar 38.4 darjah Celsius sekitar bulan April lah. Jika El Nino tu jadi kuat pada tahun hadapan, kita jangka suhu maksimum lebih tinggi daripada yang berlaku pada tahun ni lah. Sebagai masyarakat, kita perlu tingkatkan ilmu dan kesedaran tentang alam sekitar. Orang ramai juga diingatkan supaya tidak melakukan pembakaran secara terbuka kerana sikap tidak bertanggungjawab itu menyumbang kepada kesan yang lebih buruk. Justru, ilmu dan kesedaran tentang alam sekitar itu penting bagi melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan generasi akan datang. Nini Syairah melaporkan.